أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tuan-tuan dan puan-puan selamat, mendapat rahmat dan mendapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjemahan salam yang kita lafazkan setiap kali kita bertemu saudara Islam kita. Kata Nabi, wa idza laqitahu fasallim alaihi. Bila bertemu dengannya maka berilah salam. Jadi yang namanya salam itu ialah doa. Kita mendoakan saudara kita supaya selamat, mendapat rahmat dan mendapat berkat. Demikianlah indahnya agama kita, indahnya Islam yang mengajar kita supaya sentiasa doa mendoakan di antara satu sama lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Wa bihi nasta'in. Dan dengannya kita semua mohon pertolongan ala umuri dunya wad din, dalam urusan dunia dan urusan agama. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin. Salawat dan salam ke atas Rasul yang jujur, Rasul yang amanah, Rasul yang berintegriti. Tak lain dan tak bukan, Rasul yang dimaksudkan ialah junjungan besar. Melaka sebut besar kan? Junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan begitu juga ke atas keluarga baginda dan para sahabatnya sekalian. Amma ba'd. Adapun yang demikian itu, ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang yang beriman. Yang ada dalam masjid malam ini, kita semua tergolong di kalangan orang-orang yang beriman. Sebab Allah yang sebut dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya mereka yang memakmurkan masjid ataupun rumah-rumah Allah, termasuklah surau, adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi bertuahnya kita kerana digolongkan sebagai orang-orang yang beriman. Sebab apa? Sebab orang beriman ni kesudahannya ialah syurga. Tempatnya nanti tak ada tempat lain melainkan syurga. Kita semua nak masuk syurga. Syurga ialah kampung asal. Maknanya balik kampung lah kita nanti. Asal kita daripada syurga. Nabi Adam, Tok Adam kita asalnya dalam syurga, dikeluarkan daripada syurga. Kemudian kita pula nanti nak balik ke kampung asal kita, iaitu di syurga. Jadi jangan pernah rasa menyesal. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan berasa hina, jangan berasa duka cita, jangan berasa kecewa. Menjadi orang-orang beriman, kedudukan kamu tinggi jika kamu orang-orang yang beriman. Kadang-kadang kita ni rasa rendah, rasa hina menjadi orang beriman. Kita tengok orang kafir pula yang lebih mulia, lebih baik. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ni seperti penjara bagi orang beriman. Wa jannatul lil kafir. Syurga bagi orang kafir. Tapi orang beriman nanti di akhirat kita akan masuk syurga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Yakni dengan mengerjakan titah perintahnya dan meninggalkan apa yang ditegahnya. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Saya berpesan kepada semua dan berpesan kepada diri sendiri. Mohon kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun. Bahawa sesungguhnya berjayalah orang yang bertakwa. Berjayalah hidupnya di dunia. Berjayalah hidupnya di akhirat. Dan tidak dicampakkan dia ke dalam api neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Cikgu Faris. Saya pun terkejut juga. Cikgu Faris kata, saya kata cikgu AJK masjid bahagian apa kan, biru apa. Dia kata saya lah pengerusinya. Kan, saya tak sangka jugalah pengerusinya muda, terang-tang-tang lagi. Kan, ganteng lagi. Selalu pengerusi ni mesti dah otai.
Tapi ni satu kelebihan lah, keunikan masjid ni bila pengerusi muda aktif lah. Dia agresif lah sikit. Saya tengok iklan pun lain macam. Masjid lain pun tak ada buat iklan macam ni kan. Masjid buat iklan sendiri. Iklan pun, tuan-tuan pun dah tengok kan iklannya kan. Alhamdulillah, tahniah. Seterusnya kepada semua ahli jawatan kuasa masjid, pegawai masjid, dan ada satu lagi istilah pegawai syarak. Pegawai syarak ni tak ada di negeri lain. Di negeri lain tak sebut istilah itulah. Setakat ni saya jumpa di Melaka je yang ada pegawai syarak. Seterusnya kepada pimpinan masyarakat yang hadir, YB ramai di masjid ni kan. Biasa YB seorang aja tapi masjid ni ramai yang berkhidmat, yang besar, yang berhormat, yang bersandar. Itu pun YB juga. Tapi sebenarnya saya bukan peli, bukan marah yang bersandar. Yang bersandar tu saya kata bijak. Pasal apa? Dia pandai cari parking. Bila parking ada, tahan lama sikit. Kan? Ceramah 3 jam pun steady. Dia ada tempat bersandar. Siapa yang tak ada tempat bersandar mungkin tak bertahan lama. Ceramah kita ni 3 jam ni tuan-tuan. Yang bersandar tu memang bijak. Dia pandai cari parking. Baik, seterusnya kepada ayah-ayah, ibu-ibu, pakcik-pakcik, makcik-makcik, pak haji-pak haji, makcik-makcik, atuk-atuk, opak-opak, paklong-paklong, maklong-maklong, pangah-pangah, makngah-makngah, paklang-paklang, maklang-maklang, paksu-paksu, maksu-maksu, paknyang-paknyang, maknyang-manjang. Habis semua nak sebut ni. Abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, kawan-kawan, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan pada malam ini kita semua dirahmati, diberkati dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Syukur kepada Allah. Terima kasih Allah kerana memilih kita untuk berada di dalam rumah Allah yang namanya masjid ini. Kata Nabi, tempat yang paling mulia, tempat yang terbaik di satu-satu negeri, di satu daerah, di satu kampung, masajiduhum, masjid-masjid mereka. Jadi kita berada di dalam tempat yang terbaik sekali. Saya pernah pergi ke Aceh. Di antara tempat lawatannya ialah Masjid Raya Baitur Rahman. Ingat tak lagi peristiwa tsunami pada tahun 2004 di antara tempat yang selamat ialah masjid. Dan di antara masjid yang agak menonjol lah, dia punya cerita dia ialah Masjid Raya Baitur Rahman. Kata pemandu pelancong tu, ibu-ibu, bapa-bapa, kita akan menuju ke Masjid Raya Baitur Rahman. Tu kira masjid negeri lah tu, di Aceh tu. Jadi ada jemaah tanya, ni bapa kenapa namanya Masjid Raya? Ada tambah raya, Masjid Raya. Jadi dia kata, ibu-ibu, bapa-bapa, apa yang besar itu kan biasanya ditambah raya. Jalannya besar, jalan raya. Pasarnya besar, pasar raya. Hantunya besar, hantu raya. Jadi ini masjid besar, namanya Masjid Raya. Masjid Raya Baitur Rahman. Ketika tsunami penuh masjidnya. Jadi saya ringkaskan, kata pemandu pelancong, ketika musibah itu ramai orang ke masjid. Tetapi apabila musibah sudah berlalu, sudah berkurang orang datang ke masjid. Maknanya kebanyakan manusia ini bila ditimpa musibah, dia ingat dengan masjid. Dia pun pergi ke masjid, berlari ke masjid. Tetapi apabila musibah ataupun dia sudah berada dalam kenikmatan, dia lari dari masjid. Jadi mudah-mudahan kita ini orang yang sentiasa istiqamah. Kata Nabi, beramallah kamu mengikut kemampuanmu. Allah tidak jemu memberi pahala, tetapi nanti bimbang kamu yang jemu berbuat pahala. Barang siapa yang ada kemampuan dan ada kelapangan masa, boleh hadir setiap waktu ke masjid, sangat-sangatlah dialu-alukan dan digalakkan. Bagi sesiapa yang katanya sibuk berbenar, sibuk sangat, tak kalah dalam satu hari itu, tak ada waktu yang kita tak boleh jejakkan kaki kita di masjid.
Katalah subuh tak dan, zuhur tak dan, asar tak dan sebab bekerja. Takkanlah maghrib dengan isyak pun tak dan juga. Ya, ada orang kata, saya sibuklah ustaz. Saya tak ada masa lapang untuk ke masjid. Sepatutnya jawapan dia ialah saya kena lapangkan masa untuk ke masjid. Saya kena lapangkan masa untuk baca Al-Quran. Saya yang kena lapangkan masa untuk bersedekah, beramal ibadah. Bukannya tunggu masa lapang baru nak ke masjid. Ya, sebab apa? Sebab masjid ini rumah Allah. Orang yang hadir ke masjid ialah orang yang hatinya bergantung dengan masjid. Dia akan mendapat naungan arash ketika tidak ada naungan di padang mahsyar nanti. Jadi mudah-mudahan kita tergolong di kalangan mereka yang sentiasa hatinya bergantung dengan masjid. Itu baru mukadimah. Belum start lagi ni. Baik, jadi tuan-tuan ni malam ini seperti diceritakan tadi ataupun diberitahu tadi oleh pengerusi kita, program bersama dengan Aman Palestin Malaysia Cawangan Melaka. Aman Palestin ni ditubuhkan pada tahun 2004. Maknanya dah hampir 19 tahun, dekat 20 tahun dah. Sebuah NPO. NPO ni maknanya Non-Profit Organization. Sebuah organisasi yang ditubuhkan berasaskan untuk membantu Palestin. Dan saya dilantik menjadi Duta Aman Palestin sejak daripada 2016. Baru dalam lingkungan nak masuk 7 tahun. Ya, ada ramai lagi duta-duta yang lain. Jadi mungkin tuan-tuan pun tak berapa nak excited sangat sebab saya ni duta lelaki. Kalau yang datang duta perempuan, saya rasa penuh yang datang ni. Ya, kita dululah kita ada Heliza Helmi dulu. Tapi sekarang ni Heliza Helmi dah berhijrah ke NGO yang lain. Kita ada Syafinas Yunus, pengacara TV Al-Hijrah. Kita ada Faradiba pun sama juga, ya, pengacara TV Al-Hijrah. Sebelum ni kadang-kadang ada masjid yang jemput 2 duta. Satu lelaki, satu perempuan. Tapi bila ada yang perempuan penuh, Pak Haji pun duduk depan sekali. Jadi itu tarikan dia lain macam sikit. Mungkin lepas ni Aman Palestin boleh bawa yang duta-duta yang perempuan pula. Dia punya perkongsian dia saya tengok lebih beremosi lagi dan lebih menyentuh lagi. Jadi saya, kalau mungkin tuan-tuan kenal, ya, lahir daripada program Pencetus Ummah dan saya lebih dikenali sebagai ustaz yang wataknya ceria sikit lah. Tak pandai nak buat cerita sedih-sedih sangat. Saya cerita Palestin ni pun saya rasa orang tak sedih pun. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kalau ikut tajuknya Palestin, Bumi Isra dan Mi'raj. Kita berada dalam bulan Rajab. Ya, kalau ikut sebutannya Rajab, tapi orang Melayu sebut Rejab, baris tepi. Tak apalah, kira tak salah. Pasal apa, dah memang itu saliqah, sebutan kebiasaan kita sebut Rejab. Tapi sebenarnya sebutan dia Rajab. Kalau kita dengar imam baca doa, ya, imam ni baca doa makan ke apa ke? Kan, imam ni dah lapar gamaknya. Lepas habis solat terus baca doa makan. Sebelum ni kita tak biasa dengar imam baca doa tu. Allahumma barik lana. Apa imam baca doa makan? Rupanya dia punya pangkal dia sama macam doa makan, sambungnya lain. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dalam riwayat yang lain disebutkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Sama juga digunakan perkataan barik lana. Apa maksud dia? Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, dan panjangkan umur kami dapat bertemu dengan Ramadan. Cuba kita perhatikan doa ni. Bila masuk bulan Rajab, kita minta berkat. Masuk bulan Sya'ban pun kita minta berkat. Tapi tang Ramadan kita minta minta panjangkan umur dapat bertemu dengan Ramadan. Kenapa? Kata ulama, sebab bila dapat sampai bulan Ramadan, masuk saja bulan Ramadan, kita dah masuk dalam bulan yang melimpah ruah dengan keberkatan.
Walaupun kita tak minta berkat, automatically, secara automatiknya kita dah masuk dalam bulan yang penuh dengan keberkatan. Ya, sebab itu namanya Ramadan orang sebut apa? Ramadan nasib baik di sini betul. Tempat lain ada yang sebut Ramadan Al-Murtaba. Mungkin dalam kepala dia ingat murtaba. Ya, yang viral biasanya time bulan Ramadan, dekat bazar Ramadan tu murtabak lah, beratur panjang. Tapi bila saya datang Melaka, rupanya orang tak heran dengan murtabak. Orang lebih heran dengan keria, kan? Coconut shake. Sini banyak lagi makanan lain yang viral. Baik, jadi tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita, dapat kita bertemu, dapat kita sampai dipanjangkan usia kita, dapat bertemu dengan Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masa berbaki lagi sebulan lebih sikit aja. Pejam celik tak sedar kita. Ada di kalangan jiran, ada di kalangan kawan, ada di kalangan saudara mara kita yang tahun lepas ada. Tahun ini nampak udah tak mandang. Orang Perak kata udah tak mandang, udah tak kelihatan, dah tak ada, dah pun meninggalkan dunia ini. Ya, ada satu ceramah saya tajuknya dunia tempat meninggal, akhirat tempat tinggal. Ya, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia tempat bercucuk tanam, hasilnya kita nak tuai di akhirat nanti. Hidup di dunia ini hanyalah sementara waktu sahaja. Nabi SAW memberi guide, memberi panduan. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umat aku lingkungan 60-70. Jadi maknanya siapa-siapa yang umurnya dah 60 tahun ke atas, ya, dalam lingkungan 60-70 tu, dah masuk dalam kawasan tu. Nak sebut pun tak gamak ni. Ya, kawasan apa tu Ustaz? Ya, jadi faham-faham ajalah. Ya, kepada yang muda-muda pula janganlah perasan. Ustaz saya baru 30-an, baru 40-an, lambat lagi. Itu yang saya malas nak pergi masjid tu. Saya pergi hiking. Pergi mana hiking tu? Oi, mana gunung yang saya tak panjat Ustaz? Dekat Melaka ni ada tak gunung? Ada tak bukit? Tak ada. Bukit apa? Bukit Beruang. Bukit Beruang tu 8 kali saya panjat dah. Ya, Gunung Kinabalu tu 3 kali. Gunung Everest baru sekali. Kan, mana gunung sebut aja, semua saya dah panjat dah. Kita pun tanya, masjid dah pergi dah? Masjid tu berapa ketinggian dia? Oh, masjid tu tak tinggi mana, 3 anak tangga je. Oh, saya tak main yang rendah-rendah, saya main tinggi-tinggi je. Maknanya masjid pun tak sampai lagi. Yang ada pula jenis orang yang suka berjoging, kan? Ataupun kalau tak pergi berjoging pun dia masuk gym. Dia berlari atas treadmill tu. Lari punya lari berjam-jam. Kan? Tapi masjid pun tak pergi. Kita pun tanya, tak ada solat ke masuk gym ni? Saya ni Ustaz solat jamak. Macam mana pula boleh solat jamak? Kalau jamak ni kalau musafir, ni macam mana masuk gym pun boleh jamak? Saya lari tu Ustaz sebenarnya lebih 2 marhalah. 100 km lebih. Itu yang saya buat jamak. Kepala bana dia. Baik, jadi tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita yang berada dalam bulan Rejab ini adalah bulan di mana tempat kata ulama untuk kita bercucuk tanam. Bulan Sya'ban ialah bulan untuk menyiram air. Orang Perak kata air, sini sebut apa? Sini sebut water kan. Menyiram water, membaja, dan bulan Ramadan ialah bulan menuai hasil. Ya, jadi pentingnya bulan Rejab ini ialah bulan untuk kita mula membuat latihan amal-amal yang soleh supaya bila masuk saja bulan Ramadan nanti kita terbiasa dengan amalan tersebut dan ringanlah untuk kita melakukannya. Antaranya ialah amalan berpuasa sunat. Ya, kata para sahabat, kami lihat Nabi SAW bila masuk saja bulan Rejab, Nabi sudah mula banyak berpuasa. Tetapi bila masuk bulan Sya'ban, Nabi lebih banyak lagi berpuasa sunat. Maknanya puasa sunat paling banyak dilakukan oleh Nabi ialah dalam bulan Sya'ban. Ya, bulan Rejab ni kita punya congak-congak lebih kurang 10 hari. Katalah masuk bulan Sya'ban nanti 15 hari puasa sunat. Bila bulan Ramadan dah tentulah kena puasa sebulan.
Takut-takut kalau tak biasa dengan puasa sunat, masuk bulan Ramadan nanti mengelat. Banyak yang kita jumpa mengelat. Dulu saya jadi pencegah maksiat tuan-tuan. Masa saya kerja Jabatan Agama Islam Perak 10 tahun, antara salah satu jawatan saya ialah Ketua Penguatkuasa Agama Daerah Manjung, Ketua Penguatkuasa Agama Daerah Kuala Kangsar, Ketua Penguatkuasa Agama Daerah Seri Iskandar. Biasalah kena tukar-tukar kan. Lepas tu 3 tahun je jadi pencegah maksiat, baru saya kata, Ustaz, kena tukar bahagian lain. Saya kata, kenapa tukar bahagian lain? Saya suka bahagian ni, best. Macam-macam boleh tengok. Kan? Jadi bos saya kata, berdasarkan KPI, Key Performance Indicator. Rekod Ustaz sebagai pencegah maksiat tidak memberangsangkan. Saya kata, kenapa pula? Banyak terlepeh daripada menangkap. Banyak terlepeh daripada tangkap. Kan? Jadi rupanya nak jadi pencegah maksiat ni, dia punya, orang kata, rekod dia tu kena banyak tangkap. Tapi saya banyak terlepeh. Salah satu daripada pengalaman saya ialah tangkap orang tak puasa. Bila kita serbu satu-satu kedai, dapat aduan. Aduannya, pintu kedai buka separuh. Itu di antara simptom-simptom. Tanda-tanda kedai yang ada orang makan lah dekat dalam dia. Sebenarnya tuan-tuan, saya nak bocorkan rahsia. Siapa beli bungkus plastik hitam tidak salah dan tidak boleh ditangkap. Kenapa? Sebab yang salah ialah makan di premis. Siapa yang makan di premis itu salah. Dalam kesalahan dia tidak menghormati Ramadan, Section B. Itu kalau enakmen jenayah syariah negeri Perak lah. Dan negeri-negeri yang lain lebih kurang aja. Kemudian kepada peniaga yang bagi orang makan di premis, itu salah. Tapi kalau beli bungkus, beratur, telefon pejabat agama. Ustaz, ni orang beratur ni, beli bungkus plastik hitam. Ustaz pejabat agama kata, tak apalah, biarlah dia nak beli. Sebab apa kita tak boleh nak tangkap dia? Sebab beli bungkus boleh jadi untuk ibu bapanya yang uzur. Beli bungkus boleh jadi untuk anak-anak kecil yang tak puasa. Beli bungkus boleh jadi untuk isterinya yang uzur. Dan boleh jadi dia beli bungkus untuk dirinya nak makan. Jadi kita tak boleh tangkap dia sebab kita tak nampak dia makan dan dia tak makan di premis. Jadi tuan-tuan, masa serbuan dibuat, siapakah yang paling ramai ditangkap tak puasa? Saya sebenarnya nak sebut pun tak gamak. Yang paling ramai ditangkap ialah orang tua-tua. Kenapa tuan-tuan? Pasal masa kita serbu, pencegah maksiat, kawasan ni dikepung, jangan bergerak. Rupanya lagi kita kata jangan bergerak, lagi kuat dia bergerak. Dia pun lari. Yang muda-muda lompat pagar, lompat tingkap. Jadi yang muda-muda ramai tapi dah lari. Langgar pencegah maksiat. Kita pun malas dah nak kejar pun pasal dia tak puasa, kita puasa. Kita kata kira halal je lah. Nak lari-lari je lah. Jadi yang tinggal-tinggal adalah 2-3 orang pakcik, tak larat jalan. Sakit pinggang, sakit lutut, angkat tangan surrender. Tangkaplah pakcik, katanya. Tak boleh lari. Jadi dari segi statistik tangkapan, yang tua lah ramai. Yang muda dah cabut lari. Kan? Jadi ada pakcik tu dia kata, saya ni sakit, sebab itu saya makan, katanya. Jadi alasan sakit boleh tak kita kata digunakan kalau tak puasa? Jawapannya boleh. Allah sebut dalam Al-Quran, wa in kuntum marda aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jika sakit, musafir, boleh berbuka tetapi kena ganti pada hari yang lain. Jadi alasan pakcik tadi, dia sakit, dia makan, boleh diterima. Kita pun tanya pakcik, kalau ya pun tak puasa, makanlah di rumah. Kenapa nak makan di kedai? Ni bila pakcik-pakcik panggil kita nak ni, luruh jantung. Nak. Kan? Dalam pada dia salah tu. Tapi bila dia panggil kita nak, pakcik ni sejak daripada muda lagi dah minum di kedai. Pakcik istiqamah minum di kedai sampai tua. Jadi pakcik tak boleh tinggal amalan ni, katanya. Kan? Jadi pakcik rasa macam tak boleh nak minum kalau di rumah. Saya kata pakcik minum teh tarik. Makcik pun boleh bancuh. Memang makcik boleh bancuh teh tarik. Tapi makcik kamu punya teh tarik tak ada buih. Pakcik suka teh tarik yang ada buih. Kedai mama ada. Dia kata contoh lah ni. Kedai ni dia pandai buat teh tarik ada buih.
Jadi kepada makcik-makcik, saya nak bagi tahu orang lelaki ni dia suka buih. Jadi bila bancut teh tarik, pastikan buih lebih. Ada seorang makcik try. Dia pun tarik tak jadi. Ustaz, tak ada buih lah Ustaz. Macam mana nak bagi ada buih? Senang aja, bubuh sabun sikit. Jadi banyaklah buihnya. Cepat pakcik minum, cepat pakcik mati. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tu masuk cerita Ramadan pula. Cerita Palestin tak masuk lagi. Ni baru mukadimah. Kita punya kan 3 jam. Boleh? Boleh tuan-tuan, ceramah 3 jam. Cakap ajalah jujur. Boleh Ustaz, boleh belah. Baik, jadi ada masa lagi setengah jam ni tuan-tuan ni. Bila kita bercerita tentang bulan Rejab. Ni lari sikit Haji. Sini dengan kamera, situ ada lagi, sini ada lagi. Canggih Baik, jadi tuan-tuan ni bila sebut bulan Rejab. Ada satu lagi kita kata peristiwa penting. Dan mungkin masjid ini dalam 2 minggu lagi pun mungkin akan buat sambutan khas. Ceramah perdana Isra' dan Mi'raj. Itu memang khas. Tapi malam ini kira macam sambil-sambil aja. Baik, jadi tuan-tuan bila masuk saja bulan Rejab, peristiwa agung yang sangat penting untuk kita telusuri ialah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kata ulama, dia merupakan peristiwa yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua teragung selepas Al-Quran. Maknanya Al-Quran mukjizat Nabi yang pertama, yang nombor 1. Mukjizat yang kedua ialah Isra' dan Mi'raj. Adapun mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama ada banyak. 1000 lebih mukjizat Nabi Muhammad. Yang kata Nabi kita ni tuan-tuan ni bukan kaleng-kaleng. Nabi kita ni Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu sekalian Nabi-Nabi dan Rasul. Kesemua Nabi dan Rasul dibekalkan dengan mukjizat. Adapun Nabi-Nabi yang lain, mukjizat mereka mungkin ada 1-2 mukjizat sahaja. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat baginda kata ulama ada 1000 lebih mukjizat. Yang kita tahu pun hanya beberapa sahaja mukjizat. Dulu masa saya ceramah Maulidur Rasul, antara mukjizat Nabi Muhammad ialah boleh bercakap dengan binatang. Dulu kita dengar mukjizat Nabi Sulaiman yang boleh bercakap dengan binatang. Rupanya kita terlupa Nabi kita pun biasa bercakap dengan binatang. Mukjizat Nabi Musa AS, tongkat. Boleh belah laut. Boleh ketuk batu terpancut 12 mata air. Tongkat Nabi Musa bertukar menjadi anaconda. Memakan semua ular-ular kecil. Tapi Nabi Muhammad tidak perlu tongkat untuk membelah laut. Hanya menggunakan tangan boleh membelah bulan. Maknanya nak cerita hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa Isra' dan Mi'raj ialah mukjizat kedua teragung selepas Al-Quran. Dan dikatakan mempercayai, meyakini, beriman dengan peristiwa ini adalah wajib. Jika sesiapa meraguinya, maka rosak imannya, batal akidahnya dan boleh menyebabkan jadi murtad, terkeluar daripada agama. Walaupun kita ni, tuan-tuan ni mungkin ada meragui cerita ini, nak tak nak, memang wajib kita percaya. Kata orang kampung saya, if you don't believe it, believe it. Jika kita tak percaya pun, kita wajib percaya. Sebab dulu kalau orang bercerita tentang tak masuk akal, ceritanya pelik, ceritanya tak logik. Tetapi hari ini, cerita itu kita boleh katakan logik. Sebab apa? Dulu masyarakat Arab, orang Mekah mengatakan tak logik pergi daripada Mekah ke Palestin dalam masa 1 malam. Sekejapnya. Kan? Hari ini kalau kita kata daripada Malaysia ke Mekah, tak sampai 1 hari, dalam tempoh 8 ke 9 jam kita sampai. Orang percaya tak? Percaya pasal naik kapal terbang. Dulu pasal tak ada kapal terbang, mereka menggunakan kenderaan unta, kenderaan yang biasa, sebulan perjalanan. Itu pun kalau unta tu sehat. Kalau unta tu ada kencing manis, darah tinggi, gaut, mungkin lambat lagi sampai. Sebab nak kena singgah pula, ambil ubat pula dulu kan. Lepas tu pula kalau nak laju sikit, naik Ferrari ataupun Porsche. Zaman itu kalau Ferrari dengan Porsche-nya kuda lah. 2 minggu perjalanan. Itu paling laju, naik kuda. Tapi bila Nabi kata pergi dalam masa 1 malam sahaja, mereka kata tak masuk akal, tak logik. Masalahnya Nabi bukan naik kenderaan biasa-biasa.
Ya, Nabi naik burak. Burak ialah kata Nabi seekor binatang. Dia binatang juga. Kenapa binatang? Sebab kenderaan pada ketika itu ialah binatang. Jadi supaya masyarakat Arab dia boleh nampak bila dibayangkan kenderaan itu. Dan Nabi itu sendiri pun biasa naik unta, naik kuda. Jadi supaya senang bagi Nabi untuk naik kenderaan itu. Allah bukan tak boleh sediakan jet. Boleh aja. Tapi Allah sediakan binatang juga. Namanya burak. Lebih besar daripada keldai, kecil sikit daripada baral. Baral ialah kacukan kuda dengan keldai. Jadi binatang tu seakan-akan macam itulah dia punya rupa dia. Kemudian kata Nabi warnanya putih. Kelajuannya sekali melangkah sejauh mata memandang. Dan Nabi ditemani oleh malaikat Jibril AS. Dan itulah kali pertama Nabi tengok malaikat Jibril AS. Selama ini malaikat Jibril AS bila datang jumpa Nabi dalam rupa manusia. Lelaki yang handsome, tampan. Pakaiannya putih, tersangatlah putih. Rambutnya hitam, tersangatlah hitam. Bila dia berjalan, la yura alaihi atharus safar. Tidak ada kesan perjalanan. Pakaiannya tidak berdebu. Ya, padang pasir itu tak nampak kesan tapak kaki. Kemudian, la ya'rifuhu minna ahad. Seorang pun tidak mengenalinya. Bila dia sampai kepada Nabi, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi. Dia temukan lutut dia dengan lutut Nabi. Dia letak tangan dia atas peha Nabi. Sahabat tengok pun pelik. Siapa ke dia ni? Dah lah tak kenal. Tak pernah tengok pula tu. Lepas tu bukan main mesra lagi dengan Nabi. Dia tanya tentang iman, Islam. Islam, iman, ihsan. Bila dia balik, Nabi pun tanya. Kau kenal ke? Ustaz Nabi cakap Perak ke? Ini alih bahasa Perak lah. Yang sini cakap apa? Kalau you all. Sini cakap orang putih banyak. Korang kenal tak siapa yang datang jumpa saya tadi? Kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul saja yang mengetahui. Kata Nabi, huwa Jibril. Itulah Jibril. Kalau kita lah gamaknya, tuan-tuan ni. Lah, kenapa tak kabur? Bolehlah selfie tadi kan? Kalau selfie pun tengok balik gambar, tak ada. Mana korang? Malaikat. Kan? Jadi, malaikat Jibril biasa datang jumpa Nabi dalam rupa manusia. Tapi kali ini Nabi tengok malaikat Jibril dalam rupanya yang sebenar. Apa kata Nabi? Aku lihat malaikat Jibril itu sangat besar. Kita kata mungkin besar ni tinggi sikit kot. Gamak macam The Rock kot. Ya, ataupun Undertaker ke. Triple H ke. Ni nama-nama ahli gusti kan. Itu pun yang lama-lama punya. Saya dululah tengok Ultimate Warrior lah apalah. Sekarang ni punya tak tahu apa nama. John Cena pun. Kan? Kita ingat besar sikit lah. Rupanya kata Nabi, malaikat Jibril ada 600 sayap. Satu sayapnya jika dihamparkan minal masyriqi wal maghrib, daripada timur ke barat, menutup bumi. Maknanya satu sayap menutup bumi, dia ada 600 sayap. 600 kali ganda bumi besarnya malaikat Jibril. Tapi malaikat ni dia tawaduk. Dia makhluk yang tawaduk. Bukan macam kita. Bila orang puji sikit, ui badan sadar. Kan? Tahu tak apa. Yang main-main, kontak kan. Kan? Kira nak smackdown orang aja. Mentang-mentang badan besar sikit. Tapi malaikat ni dia kata apa? Ya Rasulullah, tara saya yang Tuhan tengok besar ni, sebenarnya ada yang lagi besar. Siapakah malaikat yang lebih besar daripada kamu, wahai Jibril? Malaikatu Israfil alaihissalam. Malaikat Israfil yang tugasnya meniup sangkakala tu, dia ada 1000 sayap. Dan saya duduk bawah satu sayap dia sahaja. Masya Allah. Malaikat Israfil pula rupanya, ya Rasulullah, saya ni taklah besar mana. Ada yang lagi besar. Malaikat yang paling besar di antara kami ialah malaikatu hammalatul arsh. Malaikat yang menanggung arash. Tempat di mana Nabi akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di arash. Malaikat yang menanggung arash itulah malaikat yang paling besar. Dan kesemuanya ada 8 malaikat. Kami semua malaikat-malaikat ni duduk di bawah satu sayap malaikatu hammalatul arsh. Jadi bayangkan kalau istana singgah sana Allah pun besar, ya Allah itu sudah pastilah Allahu Akbar, Tuhan yang maha besar. Kita tak boleh bayangkan besar mana pula Allah. Ya, tetapi Allah itu sudah pastinya bersalahan ataupun tidak setanding dengan makhluk. Allah itu kita sebut Allahu Akbar. Allah maha
besar. Baik, jadi tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pendekkan ceritanya daripada Mekah sampailah Nabi ke Palestin ataupun ke Masjidil Aqsa. Lokasi yang lebih tepatnya ialah Masjidil Aqsa. Baik, dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Maha suci Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi, ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestin. Yang kami telah berkati sekelilingnya. Yang kata Masjidil Aqsa, Palestin, Jordan, Lubnan, satu lagi apa Jordan, Lubnan, Syria, itu dipanggil bumi Syam. Dalam hadis menyebutkan antara syarah kepada ayat ini ialah bumi Syam itu ialah bumi yang berkat. Nanti kejap lagi saya tunjuk pengalaman saya pergi ke Syria. Apa maksud berkat tu apa dia? Salah satunya lah. Yang kami berkati sekelilingnya dengan tujuan untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Baik, jadi tuan dirahmati Allah sekalian, siapa di kalangan kita yang dah sampai Masjidil Aqsa? Ada tak jemaah masjid ni dah sampai dah Masjidil Aqsa? Jadi kalau ada, saya ucapkan tahniah. Maknanya anda telah melengkapkan. Tapi tengok pula, Ustaz saya Masjidil Aqsa dah, Masjidil Haram belum? Pula. Kan? Pula. Terbalik pula. Sebab kalau mengikut turutan dia tuan-tuan ya, tuntutan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kamu bersusah payah untuk sampai 3 buah masjid. Yang pertama Masjidil Haram di Nabi tak sebut Masjidil Haram tu di mana. Jadi maklumnya Masjidil Haram di nasib baik di sini sebut betul Mekah. Kalau saya ceramah di sekolah selalunya budak-budak lah. Ada yang sebut Putrajaya katanya. Melaka. Budak-budak punya jawapan kan. Kalau tanya tu semua pakat angkat tangan. Tapi kalau ceramah di masjid, penceramah tanya, jawablah sendiri. Sampai ke sudah tak ada siapa menjawab. Itu bezanya budak-budak dengan bapak budak. Dengan mak budak. Kan? Baik, jadi tuan-tuan, Masjidil Haram di Mekah. Satu-satunya masjid yang namanya Masjidil Haram, tidak ada tempat lain. Katalah dekat Melaka ni ada masjid baru. AJK pun bincang-bincang. Kita nak buat nama apa masjid kita ni? Kita buat Masjidil Haram lah. Memang tak mungkin. Pasal itulah satu-satunya Masjidil Haram. Dah bunyi dah? Boleh sambung? Tu kira kuat juga bunyi, bateri baru. Baik, jadi Masjidil Haram di Mekah. Kemudian Masjidi hadza, masjidku ini, iaitu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di Madinah. Kedua-duanya berada di Saudi Arabia, di Arab Saudi. Kemudian Nabi kata Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa di Palestin. Sama juga, Masjidin Nabawi pun tak ada tempat lain nama Masjid Nabawi. Cuma ada orang kata dekat Malaysia ni kalau nak tengok macam mana design Masjid Nabawi, pergi dekat Masjid Al-Falah, USJ. Ada orang cakap lah, saya pun tak pernah pergi lagi. Dia orang kata desainnya macam Masjid Nabawi. Ada yang kata masjid dekat Sendayan pun hebat juga. Itu tak tahu macam masjid apa pula kan. Saya pun tak sampai lagi. Rupa ada tapi nama dia bukan Masjid Nabawi. Kemudian Masjidil Aqsa di Palestin. Jadi tuan-tuan ya, kena pergi Masjidil Haram, pergi Masjid Nabawi. Siapa mengerjakan haji, mengerjakan umrah, dua masjid ni memang dia akan pergi. Tapi kalau ada yang pergi umrah, pergi haji, dia kata saya tak pergi Ustaz Masjid Haram. Habis itu pergi mana? Saya tawaf dekat hotel. Tawaf kedai. Saya bukan tawaf Kaabah. Itu pelik. Itu bukan haji mabrur, itu haji Marlboro namanya. Ya, dia tawaf ada dua, satu tawaf kedai, satu lagi tawaf satu tawaf Kaabah, satu lagi tawaf kedai. Kan? Sa'i pun ada dua juga.
Sa'i Safa dengan Marwah. Satu lagi sa'i daripada hotel ke masjid. Sebab itu orang yang mengerjakan haji, mengerjakan umrah, sebelum pergi kena training sehari berjalan kaki 10 km. Siapa yang hari pertama sampai Mekah tu tak pernah berjalan, tiba-tiba sampai sana, masa itu barulah dia nak berjalan. Biasanya memang dia akan teruk sikit lah. Flat lah selepas itu. Kena train. Pasal apa? Sehari kita akan berjalan 10 km. 2 km ulang alik hotel ke masjid. 3 km tawaf Kaabah. 2 km, 3 km lagi sa'i, Safa Marwah. 2 km lagi tawaf kedai. Jadi semua sekali 10 km. Ya? Baik, jadi tuan dirahmati Allah sekalian, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dah pergi dah. Bila tanya Masjidil Aqsa dah pergi. Allah, Masjid Aqsa ni saya memang tak ada plan nak pergi. Sebab apa? Saya cadang nak pergi Korea. Kenapa pula pergi Korea? Saya minat Korea. Pelakon Korea, penyanyi Korea, makanan Korea. Petang-petang sebelum datang masjid, saya makan ramen 2 bungkus. Weh, pedas tu ramen. Oh, pedas gila babi, dia kata. Tapi saya minat Korea. Kan? Malam-malam saya makan takoyaki. Saya semua makanan Korea. Contohnya lah. Punya minat dia dengan Korea, dia pergi Korea dulu. Maknanya dia ada kesilapan sikit tang situ. Sebab Nabi tuntut selepas Masjidil Haram, Masjid Nabawi, pergilah ziarah Masjidil Aqsa. Tuan-tuan mungkin akan tertanya-tanya, tak bahaya ke? Jawapannya tuan-tuan ni, pergi mana yang tak bahaya? Datang ke Masjid Al-Wahhab ni pun ada juga risikonya. Pergi sana mencari naik, kena tembak mati. Macamlah duduk kat Melaka tak boleh mati. Kadang-kadang tak payah kena tembak pun. Aksiden pun mati, tercekik pun mati, lemah pun boleh mati. Elok sehat-sehat pun mati. Kadang-kadang dengar kuliah, dengar ceramah pun mati. Apa tanda-tanda orang yang mati ketika mendengar ceramah? Iaitu matanya pejam. Jadi siapa yang mata pejam, tengah dengar ceramah tu, itu tanda kematian. Ada siapa yang pejam tak? Cuba gerak dia. Ada bunyi tak? Din, Din, bangun Din. Ada bunyi lagi. Walaupun bukan bunyi orang, bunyi lembu. Itu maknanya ada nyawa lagi. Tapi kalau gerak punya gerak, bunyi apa pun tak ada, dah meninggal dunia dah. Baik, jadi tuan-tuan ya, ada risiko dia. Cuma setakat ini, tuan-tuan kalau tanya mana-mana syarikat travel pun, biasanya bila kita ziarah Masjid Aqsa dan ada lagi beberapa tempat ziarah yang lain, Israel ni dia tak kacau kita. Dia tak mengganggu pelancong lah. Sebab apa dia tak ganggu? Sebenarnya kita ni kira pelancong dia. Kita pergi ziarah Masjid Aqsa tu tuan-tuan, siapa yang keluarkan visa? Israel yang keluarkan visa. Sebab itu kalau kita perincikanlah, ada pandangan ulama mengatakan tak perlu pergi Palestin, tak perlu pergi ziarah Masjid Aqsa kerana kita ada sumbangan kepada Israel. Kita membayar cukai untuk visa tu pada Israel. Sebab apa kita bayar pada Israel pula? Kenapa tak bayar pada Palestin? Itulah yang kita kena tahu. Yang kata Palestin itu sudah dikuasai oleh Israel. Hanya sebahagian kecil saja. Kalau kita tunjuk peta lah tuan-tuan, sekarang ni betul-betul Palestin tinggal tompok-tompok macam kita kata macam panau aja, sikit-sikit aja. Hanya sekitar 11% saja daripada bumi Palestin itu adalah Palestin. Lain daripada itu sudah dijajah oleh Israel. Dan kalau kita nak cek di mana Palestin dalam Google Map ataupun dalam peta dunia, kita type Palestin, yang keluar Israel. Try. Type Palestin, keluar Israel. Maknanya jahatnya Yahudi ni, dia dah padamkan terus Palestin daripada peta dunia. Dan dia kata itu negara Israel. Sedangkan Israel sebenarnya tidak ada negara. Kalau ada pun namanya negara haram Israel. Jahat tak jahatnya yang namanya Yahudi ni tuan-tuan. Jadi kita pergi ke Masjid Al-Aqsa. Ada pendapat kata tak payah pergi. Namun pendapat ulama kebanyakannya juga mengatakan kena ziarah juga. Walaupun macam tu keadaannya. Tetapi tuntutan Nabi suruh kita ziarah. Di samping kita bukan ziarah Masjid Al-Aqsa sahaja, kita juga menziarahi saudara-saudara kita di Palestin. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita sakit, langsung tak ada siapa jenguk kita. Apa kita punya perasaan?
Kita punya psikologi pun rasa down, emosi kita pun down. Tapi bila orang datang ziarah, saya teringat Ustaz Azhar Idrus. Dia kata adab ziarah orang sakit ni bila kita datang jangan lama-lama. Sekejap aja sudah. Kan? Lepas tu 10 minit kita kata minta diri ya nak beransur. Ataupun nak balik, ada urusan. Tiba-tiba yang sakit kata kejap benar. Tak boleh lah lama-lama. Lagipun awak kan sakit. Lagipun awak nak yalah ada orang sakit kan. Orang sakit tu pun diam. Okey tak apalah. Kita pun salam dia. Salam pun bukan salam kosong. Salam ada sampul. Kan? Orang sakit pun senyum aja. Dia pun semakin sihat bila dapat sampul. Kan? Dia sebenarnya bila kita balik tu, dia kira tu. Kan? Tapi biasanya dia kumpul dululah bawah bantal kan. Kira-kira panggil cucu-cucu. Jom kita kira sama-sama. Seminggu sakit, kira-kira dapat 1,500. Jadi orang sakit kata Alhamdulillah, sakit seminggu dapat 1,500. Kan? Aku sihat, kerja sebulan pun tak dapat gaji banyak ni. Jadi kalau sakit lama sikit pun okey juga katanya. Kan? Tengok-tengok yang datang tu naik kereta Myvi. Myvi kan king. Tengok-tengok Myvi bagi RM10. Myvi RM10. Datang pakai kereta Mercedes. Ni mesti banyak sikit dapat ni. Mesti 50 paling kurang. Tengok-tengok pakai Mercedes bagi RM5. Tak guna punya pakai je kereta Mercedes. Kan? Jadi jangan kita mengharapkanlah yang pakai kereta besar tu bagi banyak. Kadang-kadang yang pakai kereta kancil bagi banyak. Ni bukan nak kata orang pakai Mercedes pula. Sini ramai pakai Mercedes kan? Ni contoh aja. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ziarah orang sakit, jangan ziarah lama-lama. Melainkan orang sakit yang tak bagi balik. Bila kita nak balik salam dengan dia, dia cekak tangan kita, dia tak bagi kita balik. Janganlah balik katanya. Aku nak balik. Janganlah balik, tarik tangan kita. Kan? Lepas tu kita lepaskan tangan, dia tarik kaki pula. Kamu ni sakit ke tidak sebenarnya ni? Sampai merangkak-rangkak dia tarik kaki kita, jangan balik katanya. Kenapa kamu tak bagi aku balik? Sebab dalam ramai-ramai yang datang, kamu bawa buah tangan. Anggur, apple, tembikai, neneh. Orang lain tak bawa. Datanglah lagi. Duduk lama sikit. Contohnya, kalau orang sakit tak bagi kita balik, maknanya dia seronok. Kita datang, dan kita datang tu pula bawa buah tangan, bagi duit sampul sikit, kita doakan dia. Begitulah saudara kita di Palestin. Kita ziarah mereka, kita bagi sumbangan sikit kepada mereka, kita bagi semangat, kita doakan mereka. Dan yang lebih menarik lagi tuan-tuan, kalau kita ziarah Palestin, ucapan mereka apa dia? Kalau kita pergi contohnya Korea tadi, selamat datang ke Korea. Ayo. Saya pun tak reti nak cakap Korea kan. Selamat datang ke Jepun. Arigatou gozaimasu. Hai. Selamat datang ke Thailand. Happy ending. Macam-macam lah ucapan selamat datang. Tapi bila kita datang Palestin, tuan-tuan akan terkejut. Dia sebut apa? Selamat balik kampung. Selamat kembali ke tanah airmu. Terkejut kita. Kenapa dia cakap selamat kembali ke tanah airmu? Bila masa pula ini kampung kita dekat Melaka. Kan? Dia kata selamat balik kampung. Selamat kembali ke tanah airmu. Kita pun mula dah curiga. Ni adakah ayah aku dulu bini yang keduanya orang Palestin ke maknya? Kan? Tak khabar pula. Ataupun suami aku ni ada yang kedua ke? Selalu orang pergi Thailand. Ini jauh benar sampai Palestin. Contohnya lah tuan-tuan. Kita mula curiga. Lalu dia kata apa dia? Bumi Palestin ialah bumi umat Islam. Bukan hanya milik penduduk Palestin. Tetapi sebagaimana Saidina Umar ketika membuka Palestin mengatakan bumi Palestin ialah tanah wakaf milik umat Islam. Jadi, menjadi tanggungjawab umat Islam untuk mempertahankan Palestin. Bukan hanya orang Palestin saja. Masjidil Aqsa ialah masjid umat Islam. Seperti mana Masjidil Haram, seperti mana Masjid Nabawi. Kenapa orang lebih cenderung ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, melupakan Masjidil Aqsa. Sedangkan ini pun masjid korang juga. Bukan tanggungjawab kami saja untuk jaga Masjid Aqsa. Ini tanggungjawab kita semua. Kita sama-sama patutnya jaga. Jadi oleh kerana mereka telah menolong kita, jagakan Masjid Aqsa, wakil kita, maka apalah salahnya kita bagilah mereka sumbangan tuan-tuan. Kita tak dapat pergi sana, sekurang-kurangnya sumbangan kita pun dah sampai ke sana. Kata Nabi, barang siapa menolong orang-orang yang berjihad, menolong kita panggil pejuang-pejuang, mujahidin-mujahidin.
dia juga seperti mana mujahidin tersebut. Walaupun kita tak pergi sana, tapi kita membantu, ya, bagi dana kepada mereka, dan kita juga berjuang seperti mereka juga. Baik, ada masa lagi 10 minit. Boleh? Sebenarnya kita berhenti pukul 9. Tak adalah sampai 3 jam. Tapi sebenar-benarnya lah tuan-tuan, kalau ceramah Isra' Mi'raj ni sepatutnya mula lepas Isyak, berhenti sebelum subuh. Kan? Sebab Nabi Isra' selepas Isyak, balik sebelum subuh. Baru dia punya cerita dia ngam. Kan? Ini dalam masa 1 jam je. Jadi pukul 9 berhenti, maknanya ceramah saya ni tergantung. Bila ceramah saya tergantung, bermakna saya kena datang lagi masjid ini. Boleh? Pengurusi berkerut dah. Alamak, nak datang lagi lah pula. Aku dah rasa serik pula. Sekali ni je kot katanya kan. Jadi datang lagi sambungan bulan depan. Boleh? Boleh belah. Boleh belah. Ya, baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sikit cerita yang menarik tentang Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan kita semua dapat sampai Masjidil Aqsa, dan bila kita dengar Isra' dan Mi'raj, nanti kita dah, orang kata apa? Dia punya feeling dia tu lain. Pasal kita dah sampai tempat berkenaan. Ketika sampai di Masjid Aqsa, ingat tak lagi Nabi tambat buraknya pada tiang ataupun pada tembok masjid. Apa berlaku? Kalau tuan-tuan tengok Masjid Aqsa ni, di manakah Nabi tambat burak? Kan? Di manakah Nabi tambat burak? Sekarang ni tempat Nabi tambat burak tu dijadikan masjid, namanya Masjid Burak. Masjid Burak dekat mana pula? Kan? Dekat Masjid Aqsa ni tuan-tuan, kalau tengok gambar tu, yang mana satu? Ada orang kata yang kubah warna kuning itu Masjidil Aqsa. Bukan yang itulah, yang kubah warna kelabu tu lah. Kan? Tapi kebanyakannya orang mengatakan Masjid Aqsa ialah yang kubah warna kuning tu. Jawapannya betul. Warna kuning pun Masjid Aqsa. Yang kubah warna coklat ke, warna kelabu ke, saya pun tak ingat warna apa tu. Itu semua adalah Masjid Aqsa. Jadi Masjid Aqsa ialah yang bertanda ataupun yang bergaris empat tu, segi empat tu, itu keseluruhannya ialah Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa bukan semata-mata kubah yang warna kuning tu. Kubah yang warna kuning tu namanya Qubbatus Sakhra, kubah keemasan. Dia bersalut emas. Kalau saya baca dalam sejarahnya, disponsor oleh kerajaan Arab Saudi. Kan? Kubah keemasan itu sebenarnya kenapa dalam frame ataupun dalam mana-mana gambar dia akan highlightkan yang gambar kubah tu. Sebab itulah kita kata mercu tanda ataupun bangunan yang paling menonjol, yang paling cantik pun. Adapun yang lain tidak di-highlightkan. Sebenarnya Masjid Aqsa tu besar. Dia sebuah kompleks di mana di dalam Masjid Aqsa itu ada 9 buah masjid. Yang kubah warna kuning tu salah satu. Ada yang sebut masjid, ada yang sebut bukan masjid. Qubbatus Sakhra. Di bawah kubah keemasan itulah terletaknya batu tempat Nabi berpijak ketika Mi'raj. Dan selalu kita dengar orang kata batu tu terangkat, terapung. Bila kita pergi sana, kita pun cari tang mana yang kata terapungnya. Sebenarnya batu itu tidak terapung. Batu itu tidak terangkat. Itu namanya cerita Israiliyat. Cerita yang ditokok tampah nak bagi sedap cerita. Tapi sebenarnya batu itu tidak terangkat. Kenapa orang kata terangkat? Sebab batu tu nak ikut Nabi Muhammad. Nak ikut pergi Mi'raj. Dia terangkat daripada permukaan bumi. Sebenarnya tak. Sebab apa? Sebab batu itu berada di puncak. Nabi sebenarnya berdiri di atas batu yang paling tinggi. Jadi nampak seolah-olah macam batu tu terangkat. Mungkinlah kot gambarnya. Jadi orang kata batu tu terapung. Sebenarnya tidak. Di bawah kubah itulah terletaknya batu itu. Kemudian tuan-tuan ada masjid yang saya sebut tadi, Masjid Burak. Ada Masjid Qibli. Di antara masjid lama ataupun masjid asal katanya Baitul Maqdis, Masjid Aqsa itu ialah Masjid Qibli. Bukan yang Qubbatus Sakhra ni. Dan ada lagi banyak masjid-masjid yang lain. Masjid Umar. Kesemuanya ada lebih kurang 9 masjid. Dan insya-Allah bila kita ziarah Masjid Aqsa, kita boleh mengunjungi semua masjid-masjid itu. Dan termasuklah bukan hanya masjid yang berada di Masjid Aqsa. Sebenarnya Masjid Aqsa tu kedudukannya di Baitul Maqdis yang disebut juga rumah suci. Bukan hanya umat Islam sahaja yang menganggap itu tempat suci, iaitu Masjid Aqsa. Rupanya Yahudi pun
mengatakan itu tempat suci mereka. Sebab itu tembok Buraq, tempat Nabi menambat Buraq itu, di bahagian dinding luar, Yahudi menjadikan tempat ibadat mereka. Namanya Wailing Wall, tembok ratapan. Kemudian ada bahagian pula dekat komplek Masjid Al-Aqsa tu juga, iaitu gereja bagi orang-orang Kristian. Maknanya Masjidil Aqsa itu ada Kristian, ada Yahudi, ada orang Islam. Bagi orang Islam, masjid lah. Kan? Bagi Yahudi, tempat dia punya ibadat dia lah. Bagi Kristian, dia punya gereja dia lah. Di situlah tempat Nabi Isa dilahirkan, Nabi Isa disalib, Nabi Isa dikatakan disemadikan, namun dia punya jasad dia hilang. Dan sebenarnya tuan-tuan ni, yang memegang kunci pintu gereja ialah orang Islam. Itu berlaku ketika perjanjian semasa zaman pembukaan Baitul Maqdis yang kedua, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika lepas Saidina Omar tawan, kemudian ditawan semula oleh bukan Islam, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi tawan pula balik. Ketika itu ada perjanjian damai. Mungkin masa tu tak tahu kerajaan perpaduan ke apa ke. Jadi yang jaga dia punya pintu masuk gereja itu orang Islam yang pegang sampai sekarang. Sampai sekarang. Maknanya orang Islam dengan orang Yahudi, orang Islam dengan orang Kristian ni dia lebih baik lagi hubungan dia berbanding dengan Yahudi. Sebab Yahudi itu memang keras dia punya hubungan dia dengan orang Islam. Malah orang Yahudi ni sebenarnya tuan-tuan menganggap semua bangsa selain daripada dia adalah bangsa yang hina. Dalam kitab mereka, kitab Talmud mengatakan semua bangsa adalah bangsa yang hina seperti anjing dan boleh dibunuh. Kan? Kalau boleh bunuh tu imam, lagi besar pahalanya. Begitulah dia punya ajaran dalam agama Yahudi yang telah diselewengkan ini. Ya, kemudian dalam kitab mereka juga menyebutkan tuan-tuan, di tapak Masjid Al-Aqsa itu, ya, terutama sekali dekat Qubbatus Sakhra, kubah emas itu, dia kata itu sebenarnya tapak kuil mereka. Mereka ni pun ada buat kuil juga. Kuil 1, kuil 2, kuil 3. Dia kata bawah tapak Qubbatus Sakhra tu, tapak kuil kami tu. Nanti kami nak robohkan, agenda dia nak robohkan dan mereka nak naikkan mereka punya kuil. Dan di dalam pembinaan kuil itu ada menara. Disebut dalam kitab mereka ada menara. Di atas menara kuil itu nanti akan muncul Al-Masih, pemimpin mereka. Siapakah yang dimaksudkan pemimpin Yahudi? Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan akan muncul pemimpin bagi Yahudi itu ialah Dajjal. Dan Yahudi ialah pengikut setia Dajjal. Bila Dajjal nak sampai ni Ustaz? Dajjal sampai tak dekat Melaka? Kata Nabi SAW, bila mana munculnya Dajjal nanti, dalam masa 40 hari, dia akan menjelajah. Ya, dia akan tour seluruh pelosok dunia. Bertemu dengan semua manusia, tujuannya ialah merosakkan iman, ya, supaya mereka tidak lagi menyembah Allah dan menyembah Dajjal, dan termasuklah Dajjal akan sampai di Melaka. Sini apa nama kawasannya? Buyung. Duyung. Ustaz, Duyung sampai tak? Duyung pun sampai juga. Ustaz, Duyung ni dia macam ceruk sikit, jauh sikit. Kadang-kadang saudara mara datang pakai GPS pun tak sampai Ustaz. Kenapa pula? GPS guna pun sesat. Jadi Dajjal pun tak sampai sini Ustaz. Payah nak sampai sini. Contohlah, kalau tempat ni terceruk sikit. Kata Nabi, ceruk ke, tak ceruk ke, dia akan sampai. Dan tujuannya ialah nak merosakkan iman. Dan Nabi SAW di dalam hadis baginda mengatakan, fitnah terbesar sepanjang zaman. Daripada zaman Nabi terdahulu, sehinggalah zaman Nabi Muhammad SAW, yang paling dahsyat ialah fitnah apabila munculnya Dajjal. Namun Nabi kita Muhammad SAW sayang kepada umatnya. Nabi tidak hanya cerita, jaga-jaga nanti Dajjal muncul nanti, pada muka. Ada, Nabi kata ada caranya. Macam mana nak membenteng diri kita daripada fitnah Dajjal, menyelamatkan keluarga kita daripada fitnah Dajjal. Maka ajaklah masyarakat kita, jemaah kita, keluarga kita supaya mengamalkan baca suratul Kahfi pada hari Jumaat. Kalau Ustaz hari Jumaat kami baca Yasin Ustaz, tak boleh tinggal lah baca Yasin. Ada orang kata bid'ah.
Kan, buat benda yang Nabi tak buat. Jadi jawapannya tuan-tuan, kita ambil pandangan ulama yang kita dah sepakati di Malaysia ni, baca Yasin pada malam Jumaat itu silakan. Selepas maghrib kita baca Yasin. Yasin jantung Al-Quran. Kan, power tu surah Yasin. Baca Al-Quran surah Yasin lepas maghrib. Lepas Isyak baca surah Al-Mulk. Banyak masjid baca surah Al-Mulk lepas Isyak. Sebab itu benteng untuk selamatkan kita daripada azab kubur. Lepas Isyak pula sambung baca suratul Kahfi. Ataupun kalau bukan malam, keesokan siang harinya, waktu pagi ke waktu siang itu, baca suratul Kahfi. Ada orang kata, Ustaz, mangkor lah. Pasal apa mangkor? Baca Yasin tadi pun dah menguap 15 kali. Dah berair-air mata, sambung pula surah Al-Mulk lagi. Ya, Kahfi lagi panjang. Padahal Nabi sebenarnya tak suruh baca satu surah pun. Satu surah Al-Kahfi, Nabi kata baca 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Atau kalau nak baca kedua-duanya, 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Tapi kalau boleh baca satu surah, lagilah cantik. Kan? Tapi sebenarnya Nabi suruh baca 10 ayat pertama je. Ataupun 10 ayat terakhir sahaja. Kita yang rasa macam benda tu susah. Dan seperti saya sebutkan tadi, kalau dah biasa dengan membaca Al-Quran, maka dia tak rasa berat. Sebab apa kita rasa berat? Sebab kita lebih banyak baca WhatsApp daripada baca Al-Quran. Kita lebih banyak baca komen TikTok daripada baca Al-Quran. Ingatkan tua-tua tak layan TikTok. Rupanya tuan-tuan ni jangan terjebak. Ya, saya biasa jumpa pakcik-pakcik yang layan TikTok. Dia jadi ghalid tengok TikTok. Makcik tu mengadu, Ustaz, pakcik kamu ni tak habis-habis TikTok. Bukan orang muda ke TikTok? Pakcik kamu pun TikTok juga. Makcik tengok dia dah jadi macam monyet pun ada. Dia tengok TikTok tu dia rasa macam, dia kan, kaki goyang-goyang. TikTok tu tergedik-gedik sikit. Jadi banyak baca WhatsApp, banyak baca komen TikTok, banyak baca Facebook. Jadi kurang baca Al-Quran, itu yang kita rasa berat untuk membaca Al-Quran. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kat mana cerita tadi? Patut dah berhenti dah ni. Masa kecederaan. Boleh? Boleh? Semua nampaknya dah ada tanda-tanda kena berhenti. Sebab penceramah kena sedar. Ada 3 tanda. Yang pertama, bila jemaah tengok muka penceramah. Yang kedua, tengok muka penceramah, tengok muka jam. Ada yang nampak tadi dah nampak tengok-tengok jam. Kan? Jadi sebelum jemaah tengok muka pintu, lebih baik penceramah berhenti. Ya, tanda tu nampak dah ada dah. Jadi sikit lagi masa kecederaan. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, saya ringkaskanlah cerita tentang Palestin ni. Ya, saya nak kongsi pengalaman-pengalaman saya pergi misi tuan-tuan. Bulan 7 hari tu saya pergi Syria, misi korban. Kemudian bulan 3 ni saya nak pergi ziarah lagi Masjidil Aqsa. Sebelum ni lama dulu ziarah Masjidil Aqsa, tapi kali ni nak pergi lagi ziarah Masjidil Aqsa bulan 3, 10 hingga 18 Mac. Tapi yang itu bukan misi. Bukan misi bantuan, itu lebih kepada melancong. Ini ikut syarikat travel kan. Tapi kalau saya pergi dengan Aman Palestin ni, dia misi bantuan. Yang ini gambar-gambar ketika di Ustaz jalan je Ustaz. Ustaz Amir jalan je. Itu misi korban. Dekat sana tuan-tuan, dia punya lembu dia besar, gemuk. Berat dia 600 kilo. Saya pun pelik. Saya pun tak biasa juga dengan korban-korban ni. Saya tanya dekat masjid-masjid dekat Malaysia ni, lembu kita berapa dia punya berat dia? Dia kata 100 kilo, 200 kilo je Ustaz. Oh ya ke? Jauh benar bezanya. Kan? Lepas tu bila saya tanya dekat sana, makan apa dia punya lembu dia? Dia kata makan rumput. Oh sama je. Lembu dekat Melaka pun makan rumput. Kenapa sini besar? Tapi dekat sini, makan rumput campur kurma. Rupanya tuan-tuan ya, rumput diproses, dia campur dengan kurma yang diproses. Lepas tu lembu kambing di sana makan rumput campur kurma. Saya pun terfikir tuan-tuan, kalau orang lah tak makan kurma, lagi teruk daripada lembu. Sebab lembu pun makan kurma ikut sunnah. Kan? Kita ni bulan Ramadan je makan kurma. Ya, kebiasaannya kita ni makan kurma seminggu pertama Ramadan. Masuk minggu kedua dah tak apa nak boleh telan. Kan? Dia boleh makan takoyaki tapi kurma tak lepas. Itu yang pelik tu. Padahal sunnah makan kurma ini sepanjang tahun. Dan banyak sangat khasiat kurma. Dan bagi yang mampu, eloklah makan kurma ajwah
ataupun dikenali sebagai kurma Nabi. Man tasabbaha kulla yawmin sab'a tamaratin ajwa lam yadurruhu fi dhalikal yawm summun wala sihrun. Barang siapa mengamalkan makan kurma ajwa 7 biji setiap pagi, terhindar ia daripada racun dan sihir pada hari ia memakannya. Itu kelebihan kurma ajwa. Tapi tuan-tuan tahu, kurma yang paling besar saiz dia, kurma mana? Kurma ajwa asalnya Madinah. Ada juga sekarang ni ditanam di Mesir lah, di Morocco lah apalah kan. Tapi asal kurma ajwa ialah Madinah. Ada satu lagi kurma, tuan-tuan kena try. Dia asal Palestin. Itu yang saya cerita pengalaman saya pergi bumi Syam. Bumi Syam ni, Syria, Palestin, Jordan, Lebanon. Bumi dia subur. Sebab itu Israel, kenapa antara sebab dia nak sangat bumi Palestin ni, sebab bumi dia subur. Tuan-tuan boleh tengok dekat YouTube, dia punya buah-buahan, dia punya sayur-sayuran dia besar. Kan? Contohlah yang pernah saya pergi masa tu musim tembikai. Tembikai dia besar meja. Besar dia punya tembikai dia. Bapak punya besar. Kan? Dia punya cili dia besar lengan. Bapak cili besar lengan, macam mana nak makan ni? Kan? Potong-potong lah kecil-kecil kan. Lepas tu kobeh dia pun besar. Kurma dia yang paling besar, namanya Medjool. Kurma asal Palestin, tuan-tuan try, nama dia Medjool. Itu kurma asal Palestin. Saiz dia lebih kurang 2 kali ganda lah daripada kurma biasa ni, 2 ke 3 kali ganda. Harga dia pun 2-3 kali ganda juga. Sebab tu ada orang cakap, yang ini tak boleh pakai lah cakap ni. Cuma ada orang cakap, "Ish, kenapa ni kurma Palestin harga Yahudi?" katanya. Rasa nak lempang. Sebab harganya mahal. Mungkin nak dapat pun susah tuan-tuan ni. Di samping kita membantu produk saudara Muslim kita. Tapi harga dia memang agak mahal. Tapi kalau mengikut harga ni sebenarnya ajwah paling mahal. RM100 sekilo. Medjool ni biasanya RM90, RM180. Dia kurang RM10 daripada ajwah. Tapi nak ceritanya itu kurma-kurma yang dipanggil grade yang mahal-mahal. Ada orang kata, "Ustaz, betul ke makan kurma ajwah ni rambut gugur kepala botak?" Nabi kata kalau makan kurma ajwah tak kena sihir, tak kena racun. Mana datang pula rambut gugur kepala botak? Sebab harga dia mahal, Ustaz. Lama-lama rambut gugur kepala botak. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pengalaman-pengalaman pergi misi. Kalau tuan-tuan tengok, itulah rupa dia punya kemah-kemah dia. Kemah pelarian Syria, pelarian Palestin, duduk dalam kemah yang daif. Sekarang ni musim sejuk. Dekat negara Syria, Palestin, negara Arab lah musim sejuk. Siapa yang pergi umrah pun tahu. Cuma sejuk dekat Mekah, Madinah tak bersalji. Di sana bersalji negatif. Memang sejuk beku. Sejuk gila. Orang Perak kata sejuk berbenar. Orang Kedah kata sejuk nak mampuih. Orang Melaka kata apa? Sejuk now. Kalau orang Johor, sejuk dia sejuk sangat. Sampai beku, sampai negatif. Jadi tuan-tuan ni, tak dapat nak dibayangkan. Masa saya pergi bulan 7 tu, panas, kemarau. Panas dia menyengat. Dah kemarau 3 tahun. Tak turun hujan. Lepas tu pula, berita viral Sungai Furat mengering. Itu kita dapat viral dalam WhatsApp. Jadi saya boleh mengesahkan benda tu kira betul lah, sahih. Sebab apa sekarang ni berita bila viral, kita kena pastikan kesahihannya. Tak pasti jangan kongsi, kata RTM. Kan? Tapi bila saya pergi sana, dah 3 tahun kemarau. Sungai Furat mengering. Dah lah sumber air dia daripada Sungai Furat. Tiba-tiba Sungai Furat pula mengering. Hadis Nabi pula sebut, kiamat tidak berlaku sehingga kalian mendapati Sungai Furat mengering. Sudah. Kemudian hadis pula sebut, Dajjal akan muncul ketika musim kemarau. Jadi orang sana kata, "Ya Allah, dah dekat nak kiamat dah ni." Kalau di sana, kita pula di Melaka ni kata, "Ni lambat lagi kiamat ni, hujan tak berhenti ni." Kan? Sampai banjir pula ni. Di sana kemarau, air tak ada. Di sini hujan sampai banjir pula. Jadi kita kata sana kiamat dulu kot. Sini lambat sikit. Jadi kalau kiamat ni serentak lah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk akhirnya, itulah saya ingin menyeru dan mengimpankan kepada tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama
menghulurkan sumbangan untuk saudara kita di Palestin. Tak boleh bagi sikit, bagi banyak pun jadilah. Ke ayatnya terbalik. Sebab ada masjid yang saya pergi, dua hari ni tuan-tuan ni, saya dah sampai hari Isnin. Masjid Tun Muhammad Khalil bin Yaqub. Masjid semalam kat mana? Masjid Raudhatul Jannah. Hari ni, malam ni kan, sampai hari Jumaat. 5 hari saya dekat sini. Adalah 2 masjid yang saya dah pergi ni, ada jemaah kata, Ustaz, saya minta maaf Ustaz. Saya ingatkan dia tak bawa duit gamaknya ni. Tak ada duit kecil lah Ustaz. RM5 tak ada, 50 boleh? Ya Allah, boleh makcik. Kan? Ada pula pakcik tu kata, Ustaz, RM10 tak ada, 100 tak apa ke? Tak apa. Kan? Ada pula jemaah kata, Ustaz, 100 tak ada, 1000 boleh? Boleh berbenar. Ustaz, saya tak bawa duit lah. Cek boleh? RM5,000 je nak bagi ni. Boleh. Ya? Jadi saya tengok cara duduk jemaah di sini, nampak gayanya macam beruang. Orang yang berduit, kan? Orang yang berada lah. Orang yang ada rezeki. Jadi, insya-Allah tak ada masalah kalau nak bagi. Ya, jadi tuan-tuan ya, kata Nabi, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kamu kepada api neraka walau bersedekah hanya sebelah tamar saja. Maknanya tak boleh bagi banyak, bagi sikit pun jadilah. Jangan tak bagi langsung. Jangan balik malam ini, dia langsung tak bubuh duit dalam tabung. Tapi dia senyum je dekat tabung. Kan? Tabung kata, apa pula senyum, aku nak duit. Siapa senyum dekat tabung, itu namanya buang tebiat. Tak lama, 3 kali Jumaat sahaja. Tanda-tanda kematian. Ya, sebab senyum tu katanya sedekah. Tapi kalau senyum kepada orang sedekah, senyum kepada tabung itu bukan sedekah. Itu dah gila namanya. Jadi bubuhlah. Walaupun sikit pun jadilah tuan-tuan. Kita pun tak paksa. Kan, ini untuk saham akhirat kita. Ada orang kata Nabi, sampai di sana dia tengok pahala sedekah dia bergunung. Satu gunung. Kemudian dia kata, Ya Allah, kalau aku tahu lah malam itu, pahala RM1 aku bagi ni satu gunung, nescaya aku bagi RM10. Ni kalau kita buat contoh dalam duit kita lah ni. Kemudian kata Nabi, orang yang bagi RM10, bila dia tengok pahala dia bergunung-gunung, dia kata, kalaulah aku tahu pahala sedekah bergunung-gunung macam ni, nescaya aku bagi 100. Sehinggalah ke tahap orang yang bagi paling banyak pun, dia menyesal bagi banyak tu, kerana dia kata, kalau aku tahulah pahala sebanyak ini, nescaya aku perhabiskan semua. Ya, sedekah semua sekali. Tapi Islam tak adalah ajar kita sampai kita ni nak bergolok bergadai. Sampai semua sekali kita nak sedekah dah. Ya, kata Nabi, berdasarkan kemampuanmu. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah ialah berkekalan walaupun sikit. Walaupun setiap hari tuan-tuan datang masjid, bawa RM1 aja dan bagi RM1 je dalam tabung. Itu terbaik daripada malam ini bagi 100, setahun kemudian. Lepas tu dah tak bagi sedekah, setahun kemudian baru nak bagi balik. Itu bukan amalan yang terbaik. Kata Nabi, sedikit tetapi berkekalan, itu paling baik. Ada satu ceramah tuan-tuan, kata penceramah ni, tuan-tuan, siapa yang boleh bagi duit tanpa tengok berapa dia punya nilai, not duit tu, dia bubuh, dia seluk poket, dia bubuh semua dalam tabung, itu memang handal, memang terror, terbaik. Ada seorang pakcik angkat tangan, Ustaz, saya dah buat lama dah Ustaz. Saya kalau sedekah memang saya tak tengok berapa not. Saya seluk poket, saya bagi semua. Ustaz kata, Alhamdulillah, tak sangka hebat pakcik. Cerita sikit, petua. Macam mana pakcik boleh sampai ke tahap makam itu. Sedekah tak tengok berapa not. Pakcik bagi semua. Caranya macam ni. Saya nak ajar Ustaz. Dia pula nak ajar Ustaz. Jadi pakcik kata apa? Sebelum pergi masjid, saya ambil duit RM1. Saya masuk ke dalam poket. Jadi bila sampai masjid, tabung lalu saya seluk poket saya. Saya tak tengok pun berapa. Saya bubuh semua. Sebab saya dah tahu ada RM1 aja dalam poket. Jadi makam saya ni tinggi Ustaz. Saya tak tengok berapa not. Sebab saya tahu ada RM1 je pun. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada banyak package. Siapa nak taja anak yatim, RM180 sebulan. Nak taja keluarga miskin, RM100 sebulan. Potong daripada akaun. Siapa nak taja, ada jemaah tanya, Ustaz, saya nak taja mak dia, ada tak? Tadi tu anak yatim, saya nak taja mak yatim.
Maknanya ibu tunggal. Kita ada package tuan-tuan. Tajaan ibu tunggal. Murah aja, RM100 sebulan. Kemudian ada jemaah tanya. Ni saja saya jawab siap-siap. Saya tak nak lepas habis ceramah ni orang tanya. Ada jemaah tanya, Ustaz, saya nak kahwin dengan dia. Boleh tak? Jawapannya boleh. Kalau ada jemaah yang betul-betul berhajat, serius nak kahwin dengan ibu tunggal Palestin, dia nak tolong. Habis ceramah ni, PM tepi. Kan? Kita boleh runding. Ada seorang Pak Haji tu, dia kata, Ustaz, average. Bila dah tanya boleh kahwin tadi, dia kata anggaran kos berapa Ustaz? Lebih kurang 50,000 lah standby. Ush, apa yang mahal benar? Kita nak bawa amah, pembantu rumah Indonesia pun, kali pertama nak bawa masuk, berapa dia punya kos dia? 20,000 lebih juga. Ini Arab kot. Mata biru tu, mata cekelat tu, kan, mata hijau tu, cantik tu, takkanlah murah kot. Lagilah mahal. Standby dalam 50,000. Okey Ustaz, tak apa. Ada. Saya nak tanya pula average. Dia punya umur berapa? Umur sekitar 60 ke 70 tahun. Haji ni dengar, Allah tak jadi dah Ustaz. Tadi kan Haji nak. Kenapa tak jadi pula? Saya ingat nak suruh dia lah jaga saya. Ini kan terbalik pula saya kena menjaga dia katanya. Kan? Jadi kalau ada yang berhajat, boleh bagi tahulah. Kemudian tuan-tuan adalah package bagi sumbangan tunai dalam tabung. Ada yang package dia panggil wakaf. Ada CJ RM50, RM100, kita bina masjid, bina sekolah, bina hospital. Kemudian ada yang potong akaun. Tuan-tuan kalau rasa malas nak bagi cash ni, potong terus akaun. RM10 je setiap bulan. Isi borang, tulis nama, tulis nombor telefon. Nanti kami telefon balik. Kalau tak ingat nombor akaun lah contohnya kan. Nanti kita telefon balik. Kita uruskan dengan bank. RM10 sahaja sebulan. Setahun baru RM120. Kita beli makan hari ni pun, sekali makan pun dah lebih daripada RM10. Lepas tu jadi tahi pula tu. Kan? Yang ini nak jadi saham kita di akhirat nanti. Masya Allah. Jadi sekadar itu saja. Saya minta ampun, minta maaf jika ada salah dan silap. Insya Allah panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi. Nanti habis solat isyak ni, tuan-tuan singgahlah ke booth Aman Palestin. Ada orang yang tak nak bagi sumbangan. Dia kata, Ustaz saya nak beli-beli ada tak? Oleh-oleh. Kita ada jual kepiah, ada maflar, ada ikat kepala, ada buku, ada madu, ada minyak zaitun. Ustaz, saya nak beli orang yang tukang jual ni boleh? Boleh. Ustaz Malik, Ustaz Amir ni dia bujang 3, 03. Yang seorang lagi 04. Beli sekali dengan nemo pun tak apa. Okey, sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.